dia memang kena download apps dia memang sebab dia memang susah sikit nak ambil guna iPad pun kena download dia sebab dia iPad sebenarnya dia bukan Android tau. So memang kena download. Kalau guna laptop guna mana? Terus masuk bawah? Dia terus masuk dekat, kalau guna laptop dia terus pergi klik saja link yang saya hantar dekat tu, dia akan keluar saya punya yang pada link tulis ni link ni. Nanti saya akan ajar macam mana mula buat juga, semua saya akan ajar. Okay, so saya akan kongsi sedikit lah apa yang sesuai, apa yang tak sesuai dalam kita punya Jamboard. Okay. Kalau cikgu yang masuk dia akan handphone, dia akan nampak macam ni lah. Okay, nampak macam ni. So kalau biasanya dia akan macam ni, kita buka orientation. Vertical ni, macam ni lah. Yang guna Jamboard macam ni. Nampak macam ni lah. Okay, so saya rasa saya mula Okay now, so sekarang ni kalau cikgu tengok sebab saya dah share untuk Jamboard. Sorry saya akan mute-kan cikgu-cikgu yang tu mute. Okay. Ada orang tolong record ke? Saya tak perasan pun. Okay dah, saya mula. So yang ni saya nak bagi tahu dulu, penggunaan Jamboard sebenarnya adalah mula-mula sebelum kita guna Jamboard dalam ni, sebenarnya Jamboard diperkenalkan dengan menggunakan ini. Ini adalah apa yang ada sepatutnya. Maksudnya sekolah kalau betul nak guna Jamboard, kita kena beli board yang besar ni. Maksudnya TV besar ni. TV besar ni dia akan bagi dua marker pen. Marker pen lah, dia adalah stylus. Dia stylus tapi dia adalah sama macam marker pen. Lepas tu dia boleh digunakan untuk menulis di atas ni dengan satu pemadam dekat sini. So ini adalah sebenarnya dia macam ni. So apabila dia menggunakan Jamboard, sebenarnya Jamboard tu menggantikan papan putih atau papan hitam yang biasa digunakan di dalam kelas. So kalau kita guna Jamboard, banyak company sekarang yang menggunakan Jamboard. Jadi Jamboard ni adalah untuk works. Dekat mana? Dekat sini. Maksudnya apabila cikgu tekan ni, cikgu boleh tengok semua slide saya tanpa saya pergi mana-mana. Maksudnya kalau saya masih cikgu kan, saya present, saya masih dekat board yang pertama ni, cikgu boleh access board yang lain. Maksudnya cikgu boleh tengok tempat lain, tak ada masalah. Okay, so itu adalah dia punya cara function dia lah. Okay now, so saya pergi dulu So mula-mula kita kenal dulu apa yang function yang ada dalam Jamboard. Okay, dalam Jamboard ni kita ada pen dekat sini. Okay, pen ini untuk pen. Pen biasanya cikgu kalau ada yang guna ni tablet ataupun cikgu yang menggunakan, nanti saya akan cerita pasal phone. Phone ada lain sikit. Okay, kejap saya share link Jamboard sekejap. Ada orang terkeluar di sini. Link. Okay. Okay now, so dia macam ni So dia macam ni. So apabila cikgu tengok kan pen maksudnya kalau cikgu guna pen ni, sebenarnya guna pensel pun boleh. Tak ada masalah. Okay, pensel pun boleh. Lepas tu cikgu boleh guna, ini adalah marker pen. Okay, marker. And then lepas tu sini adalah highlighter. Ini adalah brush. Okay, so cikgu pilihlah mana satu yang cikgu rasa senang. So cikgu yang menggunakan Wacom ni ataupun tablet biasanya senang dia nak guna, tak ada masalah So ini adalah saya kenalkan dulu lah apa yang ada dekat dalam ni. Dan seterusnya ini kita hanya ada 6 pilihan warna saja. Lepas tu kita ada pemadam. Contohnya kalau tadi saya menuliskan, lepas tu saya rasa saya nak padam, saya padam lah macam biasa. Dia macam whiteboard. Okay, dia macam whiteboard, tak ada masalah. Okay, and then seterusnya kita akan ada, okay, ini adalah select, maksudnya selepas saya akan ajar macam mana guna. Contohnya kalau kita tanpa stiker, contohnya I tambah stiker, okay, selamat datang. Okay, contohnya saya tambah stiker. Lepas saya tambah stiker, I save kan. Jadi dia akan muncul stiker ni. Jadi cikgu, apabila kalau cikgu klik brush ni, sebenarnya dia akan masuk dalam bentuk brush. So cikgu kena select ini untuk drag. Nak letak dekat mana? Letak dekat sini. Sebenarnya board saya ni, saya buat satu-satu, saya tampal satu-satu. Ini adalah barang-barang, ini semua stiker. So apabila saya tampal satu-satu macam ni, dia nampak macam ni lah. So macam mana saya berfikir, Jamboard ini telah tunjukkan apa yang cara saya berfikir, okay.
So itu adalah stiker. So yang selector ini adalah untuk kita gerakkan. Contohnya saya nak gerakkan tulisan ini, saya nak gerakkan yang ni. Okay, so ini adalah tempat kita gerakkan. Then kalau sticky note ada cerita, ada 4 sticky note, ada berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 warna dekat sini. Okay, lepas tu, okay, yang ini adalah untuk masukkan gambar. Contohnya kan cikgu nak ajar pasal, contohnya cikgu sains nak belajar pasal haiwan atau apa-apa. Kita boleh upload saja apa-apa saja dalam sini ataupun kita boleh search. Okay, dekat sini by URL, by camera, by Google search. Contohnya saya nak mengajar pasal fotosintesis. Fotosintesis. Okay, nah, saya just ambil fotosintesis, saya cari mana-mana gambar ni, saya just klik, saya insert, terus dia akan muncul dekat Jamboard saya. Okay, so saya boleh perbesarkan dia. So apabila saya mengajar, cikgu, kalau cikgu tengok dekat Jamboard cikgu sendiri, okay, apabila cikgu berada dekat Jamboard, sebenarnya cikgu tak ikut saya tau. Maksudnya cikgu kena gerak sendiri. Saya dekat sini lagi, so cikgu kena gerak ikut slide saya. Maksudnya pergi next, cikgu akan masuk slide yang kedua. So slide yang kedua, apa yang saya tunjuk dekat Jamboard saya, akan semua cikgu, semua pelajar ataupun siapa-siapa yang berada dengan situ dia akan masuk. So apabila saya masuk slide yang kedua, siapa-siapa saja, sebab yang ni saya tak ada, yang dekat Jamboard cikgu, saya tak ada kuasa untuk gerakkan. Saya cuma boleh gerakkan Jamboard saya. So siapa yang buka Jamboard ni dia kena gerakkan sendiri. Okay, so apa yang saya buat atas Jamboard saya, pelajar akan dapat ataupun cikgu sekarang, cikgu akan dapat. So contohnya saya rasa saya tak nak guna ni, saya nak padam, delete. Jadi siapa yang berada pada slide 2 dia akan nampak segala apa yang saya buat dekat situ. Okay, so dekat Jamboard ni, okay, selain daripada tu, Jamboard ni boleh upload Google Drive, upload foto, okay, upload Google Foto dan semua yang lain. Alright, now. So yang ini adalah bentuk, yang ini yang baru di-upload untuk Google Classroom punya, untuk peringkat dekat laptop So apabila dia masuk, cikgu boleh guna circle, ini adalah bentuk lah, tadi saya guna bentuk untuk tambah lah, cikgu boleh tambah bentuk, semua tu lah ikut kreativiti cikgu. Lepas tu yang ini adalah di mana saya nak tambah, tulisan. Contohnya kan saya nak tambah, okay, hari ni mengenali Jamboard best. Jamboard best. Okay, contohnya lah. So saya gerakkan yang ni. Cikgu boleh tengok dekat Jamboard cikgu. Cikgu akan nampak saya tau yang bergerak ni. Cikgu tengok Jamboard cikgu sendiri. Yang saya gerak-gerak macam ni, apa yang saya buat dekat sini, saya letak dekat mana-mana dia akan ikut. So maksudnya dia adalah interaktif. Okay, maksudnya kalau apa yang saya buat dekat Jamboard yang cikgu buat tu, cikgu akan nampak juga. Okay, siapa yang baru masuk boleh ambil, saya hantar sekali lagi link untuk ni. Saya akan masukkan link sekali lagi dekat chat box. Boleh masuk dekat link dekat Jamboard ni, maksudnya cikgu semua orang akan dapat nota yang sama. Ini adalah nota saya. So nota kita adalah dalam bentuk digital. So itu yang berlaku dekat sini. Okay, so okay, katakan sekarang ni sebab saya share dengan syarat semua orang adalah viewer. Okay, semua orang adalah viewer. So tak ada orang boleh jam dengan saya. Tak ada orang boleh jam dengan saya. Kalau saya tukar sahaja setting ni kepada editor, orang lain boleh jam dengan saya. Maksudnya you boleh edit di situ. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh sebab sekarang ni slide yang bahagian yang saya akan tunjuk. So saya just proceed macam tu. Okay, lepas tu yang ini adalah laser. Laser biasanya tugas dia adalah contohnya kita nak kata, okay, kita nak highlight. Okay, sekarang ni cuba tengok ni sticker note. Lepas tu dia akan hilang. Sebab dia bukan pen. Okay, laser ni contohnya kita nak ambil perhatian pelajar. Okay, ini yang saya nak tengok. So dia akan nampak betul. Kalau cikgu tengok dekat Jamboard pun akan nampak saya punya pen. Akan nampak pen saya bergerak di situ. Okay, so that's how it is. Sebenarnya Jamboard tu dia akan berlaku secara langsung. Maksudnya apa yang saya tulis dekat Jamboard, pelajar pun akan nampak. Walaupun dia tidak berada bersama dengan Google Meet. Contohnya saya tak share ni. Saya bagi contoh stop sharing. Saya tak share. Okay, cikgu-cikgu yang berada dekat Jamboard, contohnya saya highlight laser. Cikgu akan nampak sebenarnya saya highlight laser dekat Jamboard cikgu. Okay, so itu adalah kelebihan kita menggunakan Jamboard. Itu adalah dia punya kelebihan di Jamboard lah. Okay, nah, saya sambung Okay.
Okay now, so itu adalah introduction apa yang ada dekat Jamboard kalau anda menggunakan laptop ataupun komputer ataupun desktop. So ini yang akan kita nampak. Tapi kalau siapa yang menggunakan Jamboard, okay boleh slide lah. Siapa yang mengguna Jamboard dekat phone ataupun laptop sekarang, okay pergi next, you akan dapat slide yang ketiga. Dalam slide yang ketiga, beza Jamboard di handphone dan juga beza Jamboard berada dekat komputer adalah, boleh tak kita guna Jamboard dekat phone? Boleh. Okay, cuma beza dia adalah yang pertama, kalau siapa yang guna handphone, dia mesti download Google Jamboard. Dia mesti download. Yang kedua, beza dia adalah dekat handwriting ini. Handwriting input. Okay now, kalau saya tunjuk contoh macam mana. So contohnya kan saya nak menulis di tablet. Okay, dekat sini. Contohnya apabila saya tuliskan, selamat datang. Tulisan saya tak cantik pun, memang tak cantik. Okay, now, so apa yang berlaku jika saya menggunakan stylus? Okay, saya menggunakan stylus dan saya menulis dekat handphone, semua phone dia akan sama Okay, so cikgu tengok dekat phone, bahagian phone punya. Okay, cikgu akan nampak ada satu benda yang dekat sini. Sama je, dekat bawah ni dia akan klik benda ni, dekat bawah dia sini, cikgu akan nampak benda ni. So saya perbesarkan dulu ya. Cikgu akan nampak benda ni. Yang ini sebenarnya dia handwriting input. Contohnya kan, stylus. Okay, contohnya saya menulis dekat saya punya phone. Okay, so saya akan tulis. Sorry sekejap share. Change. Editor. Okay. Okay, sekarang ni saya menulis. Saya akan gunakan assertive tools. So, saya akan tulis So, apabila saya tulis, tulisan saya akan terus menjadi tulisan yang telah diset. Okay, sekarang ni kalau tulisan, tengok dia akan terus jadi macam ni. So, itu adalah beza kalau kita menggunakan handphone punya dan juga di atas laptop. Dia lain sikit. Kalau dekat komputer, kita menulis dengan cara tulisan saya tak cantik kan. So, Gmail saya tulis tak cantik. Saya tulis tak cantik. Lepas tu dia akan automatically tukar tulisan tu kepada cantik sebab saya dah pilih ikon yang ini. Yang ni. Okay, sama saja jika untuk handphone, kalau kita guna ni bulat, simbol bulat ni, cikgu buat bulatan, contohnya saya nak lukis bulatan, saya lukis saja bulatan saya tak cantik tapi dia akan membentuk bulatan yang cantik nanti. Dia terus macam ni. Okay, so itu adalah perbezaan di antara handphone dan juga penggunaan ni. Okay nak, kalau siapa punya cikgu punya handphone yang canggih, lagi canggih macam saya ada dua handphone, satu phone lama, satu phone yang ni phone baru saya beli. So yang phone baru, dia punya kelebihan adalah dia boleh upload PDF. Dia boleh upload PDF. Okay, tapi kalau untuk handphone yang lama tak boleh, memang tak boleh upload PDF. I try sudah dekat phone ni, tak boleh upload PDF, tapi phone baru saya boleh upload PDF. Okay tak? Kelebihan untuk buat upload PDF ni dia lebih kepada kalau macam company besar, contohnya pelajar universiti, dia nak buat research kan, dia akan publishkan dia punya PDF, dia punya research paper, dia akan letak dekat situ, lepas tu dia akan keluarkan dia punya bahan. So itu adalah untuk biasanya pelajar universiti dia akan guna cara macam tu lah untuk guna PDF. So phone yang baru sikit atau canggih, mungkin iPad boleh juga, dia boleh upload PDF. Okay? So itulah yang berlaku dekat sini. Okay nak, so saya sambung So itu apa yang saya nak cerita. Beza dia di antara handphone dan juga di antara laptop. Okay nak, kalau komputer kita tak boleh upload PDF langsung. Okay, contohnya kan saya nak cuba upload salah satu PDF dekat dokumen ni, semua ni contohnya ni kenyataan peperiksaan pelajar. So kenyataan peperiksaan pelajar semua saya save dalam PDF. Tapi dekat sini saya tak boleh akses langsung. Memang laptop tak boleh akses langsung. Kenapa? Sebab cara untuk kita akses, ambil maklumat daripada PDF, masuk dekat Jamboard adalah melalui screenshot. Okay, saya akan tunjuk macam mana screenshot nantilah. Okay nak. So cikgu-cikgu, saya harap cikgu faham perbezaan di antara yang di atas handphone dan juga bukan di handphone. Alright.
Okay, now so itu yang beza dia dekat sini. So next slide. Okay, now so ini adalah beberapa cadangan aktiviti yang boleh digunakan dalam kelas Jamboard. Biasanya masa kadang-kadang saya perasan lah ini memang inisiatif saya, memang ini yang saya fikir, ini cara saya berfikir. Kenapa? Macam apabila kita diperkenalkan dengan tools, kita tak tahu nak guna macam mana. So saya cuma dekat sini, saya cuma memberi cadangan. Apakah cadangan aktiviti yang kita boleh lakukan dengan menggunakan Jamboard? Okay, nah sekali lagi saya nak cakap untuk cikgu yang baru join dekat Jamboard ni, okay nak, cikgu yang klik link Jamboard tadi, cikgu kena exit lepas tu join balik sebab tadi saya lock, you tak boleh access. Lepas tu sekarang ni sebab saya dah buka access, semua orang boleh edit, okay, jadi semua orang boleh interact di atas Jamboard ni sekarang. Okay nak. So salah satu cadangan aktiviti adalah kita boleh buat perbincangan di dalam tu. Contohnya sekarang ni, tuliskan satu masalah yang dihadapi ketika PDPR. Okay nak. Siapa-siapa pun boleh cuba try. Okay, Cikgu Asma pun baru join. Okay, boleh tak Cikgu Asma guna cara Cikgu Asma untuk menjawab dekat sini. Pilih satu kotak. Okay, contohnya kan saya cikgu. So saya nak yang ni, Cikgu Asma jawab untuk kotak ni. So saya letak Cikgu Asma dekat sini. Saya letak kotak ni Cikgu Asma. Cikgu Asma kena jawab lah jawapan Cikgu Asma. Lepas tu contohnya saya assign lagi. Okay, Puan Kong. Contohnya saya bagi contoh saja Okay, Puan Kong. Saya nak Puan Kong jawab dekat sini. Kotak yang kedua. So cikgu dah buat. So sekarang ni pelajar boleh menjawab. Okay, boleh tak siapa-siapa try? Cuba sama ada nak menulis ataupun nak mengguna stiker ataupun nak guna tab. Tak ada masalah. Boleh try? Cik Pah, kita try sebab kalau cikgu tak try memang cikgu tak nampak apa yang berlaku. Okay. So soalan saya adalah siapa yang menjawab tadi? Ni siapa? Cikgu Fatihah. Ya, Cikgu Fatihah dekat sini. Jadi Cikgu Fatihah menulis, jadi kita boleh nampak, semua orang nampak. Pelajar nampak, cikgu nampak, janji kita berada Jamboard yang sama. Okay? Contohnya cikgu lepas tu murid menyahut, tidak menyahut apabila dipanggil. Okay, letak Cik Pavel. Okay, so Cikgu Fatihah letak sini. Contoh aja contoh sahaja. Okay, kita try terus supaya kita tahu apa yang berlaku dekat sini Maksudnya saya boleh lebih seorang untuk menjawab. Okay? Puan Kong pun tengah try. Okay, so dia adalah cara untuk kita buat perbincangan. So dia adalah sorry Cikgu Fatihah. Jadinya kalau kita tak letak nama pun pelajar boleh tulis lah. Dia kata okey satu kotak ni cikgu nak 4 orang. Semua boleh lah. Ya, siapa-siapa pun boleh. Sekarang ni sebab saya yang kawal. So that's why saya minta 4 orang pelajar ini untuk letak dekat sini. Tapi kalau Cikgu Lim. Ya saya. Saya punya Jamboard tu macam kosong ni, tak ada tempat nak tulis pun, pen tak ada pun, macam mana saya pun tak kerti. Cikgu, Cikgu Rosana nak tengok sekejap. Cikgu punya Jamboard, cikgu guna apa Guna apa? Guna phone ke guna laptop? Saya tadi saya guna telefon, saya dah tukar laptop. Okay. Cikgu kena masuk dalam link yang saya bagi. Saya dah masuk dah sebenarnya, dah dapat dah ni, tapi tak ada apa. Dia macam kosong. Kejap saya tunjuk Mana yang nak kata? Saya tak nampak pen kan, kita ada pen kat tepi tu. Nak tulis kat sebelah ni ada pen. Saya tak keluar pun pen kat tepi tu. Saya pun sama macam Rosyana, tak ada apa kosong. Saya punya pun sama, tak ada tools tu. Oh, tak ada Keluar balik. Okay, tak ada Keluar balik. Lepas tu balik link. Okay. Cuba masuk sekali lagi sebab saya rasa tadi masuk yang tak boleh edit kan. Ya, keluar balik. Keluar balik tu masuk balik. Masuk Ya, semua masuk saya. Kita tekan semula link Yes, tekan balik link. Okey. Tekan semula. Kita jawab. Okey, apa ni tadi? Sticky note. Okey. Tekan link yang mana Murid. link yang dekat chat box. Puan Lau dekat bawah tu yang cikgu Kak Lefa letak. Ni letak situ. Okey, yang Siti Zulaiha punya ke Lim Sici punya? Siti Zulaiha punya yang last tu. Okey. Kena bawa balik dah ni
Ya, exit lepas tu masuk balik. Saya dah boleh. Oh dah ada dah. Ada dah. Semua orang boleh menjawab dari sini. Semua orang, siapa-siapa pun boleh try. Tak ada masalah. Kita dah. Sekarang boleh. Wah, Puan Encik Lina ni sekarang boleh. Lepas tu saya nampak siapa lagi? Saya pun dah nampak dah boleh dah. Boleh Let's try. Alright. Now, cikgu hold. Kita akan ada aktiviti seterusnya. Boleh? Ini adalah simple. Bunuh pula mungkin dah. Okay. Kita pergi slide yang seterusnya. Okay, now contohnya cikgu dah habis bincang. So, saya dah habis bincang. Okay, saya nak tanda. Saya ambil pen merah. Ni, okay, saya ambil pen merah. Okay, so saya ambil pen merah. Cikgu ni nak semak dah. So, saya ambil pen. Okay, murid tidur betul. Lepas tu murid off mic betul. Lepas tu siapa lagi? Kita kata, okay, ini betul. Cikgu boleh mengajar. So, siapa pegang ni? Kenapa? Lapar saya nak ke? Cikgu nampak semua tu. So, boleh interaksi yang dah belajar dengan cikgu. So, ini adalah salah satu cadangan aktiviti. Now, I pergi next slide ya. Dah. Okay, next slide. So, satu lagi adalah untuk think pair share. Sebenarnya dia sama sahaja. Ini adalah contoh aktiviti. Okay, dia macam ni Masa cikgu Amin, maksudnya sebelum Cik Yusof, benda tu kami Cik Amin. So Cik Amin dah bawa kami pergi ke Johor untuk lawatan penanda aras PAK 21. So ini adalah salah satu template PAK 21 yang saya masih ingat lah. So ini adalah template untuk buat perbincangan 3 orang. So dalam tu contohnya kan kita nak bincangkan punca-punca pelajar tidak hadir ke kelas PAK. So dalam kumpulan tu ada 3 orang. So orang yang pertama dia akan menjawab di sini. Orang yang kedua dia akan jawab di sini dan orang yang ketiga dia akan menjawab di sini. Selepas mereka menulis, lepas tu mereka buat kesimpulan di dalam sini. Kesimpulan. So ini adalah template saya. So apabila cikgu nak menggunakan Jamboard, cadangan yang paling bagus adalah cikgu sediakan template. Okey nak, contohnya kita buat aktiviti sekarang. Okey, siapa-siapa pun boleh jawab. Bincangkan punca pelajar tidak hadir ke kelas PTPR. Okey, boleh jawab. Siapa-siapa pun boleh jawab. Sila jawab. Kita try. Biar cikgu try pun benda ni. Punca tidak hadir. Ya. Okay. Dia ada akses internet. Okey, ada cepat letak. Okey, bagus. Apa tu? Tertidur juga. Ada bangun lewat. Okey, internet. Wah, hebatnya internet ini. Hebat sangatlah. Susah lah. Lim, susah lah Lim nak tulis pakai ni. Susah. Susah macam mana bagi dia cantik. Macam doktor dah. Dia tak masuk dalam cantik macam tu. Macam mana? Dia Aduh. bagi belajar satu, boleh belajar menulis ni. Nak tulis. Cikgu. Sekejap. Sabar. Dekat sini, tengok dekat sini ada T tau. T ni teks. Maksudnya kalau cikgu rasa tak nak menulis, cikgu tekan je teks ni, letak je. Cikgu boleh type. Okey. Aduh. Orang tua belajar macam ni lah. Kotak yang mana ya? Yang ni. Yang T ni. Oh, yang tu. Okey. Tadi pun dia. Ada. Dekat tepi ni. Lim, Klik tu. Lim, dengar tak Mama nak tanya? Lim, Mama nak tanya boleh tak? Template tu macam template yang Lim buat tu kat mana kita nak pilih? Yang ada 3, ada 4, nak pilih kat mana? Ini adalah saya create sendiri. Daripada mana dapat? Template ni nanti kita bincangkan kemudian Sekarang saya bagi cadangan saja. Ini cadangan saya. Okey. Okay. Data tak ada. Okey dah. Wah banyak je dapat. Okey sekarang cikgu kata stop. Ini SMCTD mantap. Tak faham lah. Okey lah. Nak tanya. Cikgu Lim, kita boleh tahu ke siapa yang jawab, yang tulis tu semua? Boleh tahu tak siapa? Boleh. Selagi cikgu menggunakan MOE ID, kita akan tahu. Yang SMPTD ni saya rasa cikgu yang menggunakan SMPTD. So yang ni, yang tengah tulis ni. Lepas tu yang ni, yang tertidur yang kecil ni, ni adalah Cikgu Fatihah, yang ni adalah Cikgu Syarifah. Okay. Yang saya tak boleh kenal pasti adalah yang dia bukan guna MOE ID. Kalau dia tak guna MOE ID, memang saya tak tahu siapa. Okay. Lepas nak tengok kat mana Lim? Nak tengok kat mana pelajar yang menjawab tu? Ni kat atas ni. Dekat sini. Nampak tak ni?
Mana Ha mana? ni. Kat mana? Ada Ni, satu ikon yang kecil-kecil ni. Nampak tak? Dekat sini. Oh, macam waste ni. Nampak ni. Kan lah, Mana mana? macam yalah, kalau kita Lim. buka waste sudah nampak. Okey okey. Nita. Sebab ikon guna adalah ni. Okay. So, Lim. ni guna handphone. Okay, cikgu, saya rasa ni cikgu Ashraf ni. Dia guna handphone. Lepas tu, dia apabila dia guna handphone, tadi saya dah katakan dia boleh menukarkan teks itu, handwriting kepada teks yang menaip. So, tak ada masalah. Okay, tadi cikgu Azila ada tanya, macam mana kita nak tulis, macam mana nak tahu siapa yang tulis. Okay tak? Tadi saya cakap, contohnya cikgu Ashraf ni dia tengah menulis. So, ikon ini nampak kan? Nampak tak yang ni? Dia tengah ada nampak tanda logo SMK Taman Desa tu. Ini saya kenal lah dia siapa. Siapa yang join menggunakan MOE ID memang saya akan tahu siapa. Dia nampak. Cuma siapa nampak. yang guna MOE ID kita tak akan tahu siapa. Mana dah. Okay. So, saya nak cadangkan macam mana tahu tu Asra, macam mana nak tahu tumpah tulis. Okay nak sekejap Cikgu Azila. Dia macam ni. Saya okay nak, ni Asraf sebab okay, tengok ikon ni. Hai nampak ikon Dia dia dah macam mana? sama kan? Oh ada dua. Macam mana? Cikgu Azila nampak tak? Yang ni. Yang ni sekarang ni siapa? Saya dapat gambar Macam mana? yang Tolongnya. Yang ni pun cikgu, ni cikgu Hadiha. Okay, yang ni Cik Pak. Mama punya. Mama punya Nampak mana tak? tadi? Okay now. So, okay, kejap saya pergi satu-satu okay, banyak sangat soalan. Okay now. So saya pergi satu-satu soalan yang pertama, saya nak jawab pasal yang menggunakan siapa yang menggunakan nama. Okay, contohnya kan. Okay, cikgu stop je padam semua. Adam semua. Ada. Kejap. Oh, so sekarang ni kita menjawab soalan berikan faktor-faktor. Faktor-faktor kelas PGPGI Ambil mama air. kurang menarik. Okay, contoh kurang menarik. So saya menulis soalan saya. Tulisan saya tak cantik sebab saya guna tablet. Okay dah. Siapa yang menggunakan, macam yang sedang menulis ini, adalah cikgu Ashraf. Kenapa saya tahu? Sebab saya kenal ikon dia adalah SMKTD punya ikon. So apabila cikgu Ashraf dia menjawab dengan stylus. So siapa yang menggunakan stylus, dia menggunakan handphone. So tadi soalan cikgu siapa? Puan Lau kata, macam mana nak buat tulisan tu cantik? Okey dah, Puan Lau. Kalau Puan Lau menggunakan handphone, baru akan dapat tulisan yang cantik. Tapi kalau tak menggunakan handphone, cikgu kena guna kaedah dekat sini. Just guna type, letak saja type, lepas tu type lah apa-apa. Okay, so yang ini adalah slide menarik. Okay, contohnya ini tadi siapa yang menjawab ni? So macam tu. Okay nak, satu cara untuk mengatasi masalah siapa, kita tak tahu siapa nak menjawab. Okay, satu cadangan untuk mengatasi masalah siapa yang tidak menjawab. Sorry saya ni orang je Okay. Okay nak, contohnya kan untuk mengatasi masalah siapa yang kita tahu siapa yang nak menjawab, kita boleh buat macam ni. Cikgu boleh minta pelajar letak nama dia dulu. Contohnya, okay, sekarang ni saya adalah pelajar yang nak menjawab soalan. So saya letak nama saya, Lim Sici. Okay, so cancel. Okay, saya letak. Cikgu saya menjawab sini, so saya letak nama saya. Okay nak, lepas tu saya letaklah jawapan saya. Okay, jawapan saya cikgu. Okay, jawapan saya. Kenapa tak menarik? Sebab guru tidak pandai, kurang kemahiran. Nice. So ini adalah contoh yang saya menjawab soalan ni. Okay. So saya letaklah dekat bawah ni sini sebab ini jawapan saya. Saya bawa lagi ke depan. Ini jawapan saya. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengawal siapa yang menjawab kita punya soalan. Of course semua orang boleh lukis dekat papan ni. Semua orang boleh melukis. Cuma cara dia adalah untuk kita menjawab macam tu. Okay? So yang ini memang dia kecil sangat. So
cadangan untuk kita nak kawal siapa yang menjawab di situ, cikgu kena bagi arahan. Sila letakkan nama anda apabila you menjawab. Tak ada masalah. Sebenarnya ada di antara kita, jangan fikir hanya menulis saja. So kita boleh menggunakan stiker untuk menjawab soalan. Tak ada masalah. Janji cikgu letaklah nama cikgu dekat situ. Azila contohnya, lepas tu Azila kata dia nak menulis jawapan dia. Tak ada masalah. Okay? So sebenarnya dia adalah cara-cara dia, tak ada masalah. So dia adalah sangat, dia memang bergantung kepada kreativiti guru. Macam saya jenis yang alert. Saya akan tahu siapa yang menulis, saya akan nampak. Okay, ini Cikgu Azila sedang menulis. Lepas tu saya nampak Cikgu Fatihah sedang menulis, saya nampak Cikgu Syida sedang menulis. Kenapa? Saya boleh kenal pasti ikon yang kecil ni siapa. Sebab saya dah biasa dengan macam tu. Tapi ada yang tak biasa, so cikgu boleh kawal. Kawal saja siapa pelajar yang menggunakan tu. Boleh ya? Okay. Saya nak pergi next slide dah. Okay. Rosana, tiada aktiviti yang menarik. Okay, bila tanya So senang kita try Okay, I pergi next slide ya. Next slide. Okay, now masa saya pergi next slide, cikgu pun kena pergi next slide. Pelajar pun kena pergi next slide. Okay, now. Salah satu lagi cara adalah menjawab soalan. Contohnya soalan objektif, soalan subjektif dan pelan bansho. Okay, now pelan bansho saya akan cerita nanti. Now contohnya saya bagi satu soalan objektif. Okay, sila jawab soalan. Antara mereka yang manakah merupakan cuti umum di Malaysia. Okay, now saya nak yang kotak yang pertama ni, saya nak Cikgu Rosana yang menjawab. Kotak yang kedua, Cikgu Mahian. Okay, kotak yang ketiga, Cikgu Fazlina. Contohnya kan. Okay, Cikgu Fazlina tak boleh tak apa. Sila jawab, tulis jawapan dekat situ. Bukan cuti umum, bukan cuti umum. Bukan cuti umum cuti di umum Malaysia. Malaysia. Okey. Oh my god. Tak cantik tak apa. Kalau siapa nak saya kena praktis dia memang kena praktis. Apa tu anak? Apa padam saya punya? Okay, yang G ni jangan guna laser ini laser. Kena guna pen. Kena guna pen masa menjawab. Okay, so boleh saja dua-dua. Okay, so betul lah jawapan dia. Okay, tak betul. Okay, cikgu dah sembang lah. Okay, betul. Okay, dah. So ikutkan cara dia. Okay, dah. Okay. Cikgu Hashida tanya next slide student kena klik sendiri. Next slide kalau you guna Jamboard sendiri cikgu kena pelajar kena pergi slide dia. Okay, next macam tu. Okay, now. Contoh pelan bansho. Okay, contoh pelan bansho adalah macam ni tau. Sebenarnya ini idea pelan bansho. Pelan bansho adalah digunakan oleh cikgu matematik di negara Jepun. So dekat negara Jepun dia ada plan untuk mengajar matematik. So di dekat bawah tu dia ada 3 kotak yang di mana dia akan merekodkan respons pelajar. Sama saja kalau cikgu nak minta pelajar untuk menjawab soalan, cikgu boleh minta saya buat ini template yang disediakan saya sediakan template kotak. Dia boleh juga kalau cikgu tak nak sedia template kotak. Boleh. Okay, sebenarnya slide saya ni, saya dah sediakan template semua ni. So that's why cikgu boleh menjawab dengan di mana kedudukan kita menjawab. Kalau saya tak sediakan kotak ni, mana-mana saja cikgu boleh tulis. Di mana saja boleh cikgu boleh tulis. Okay? Alright, now. So saya pergi kepada next slide. Nak tanya ni. Soalan ni type di sini ke ataupun upload sahaja ni? Soalan-soalan yang ditulis ni. Soalan yang saya ni, saya telah sediakan di dalam template saya. Saya copy, saya paste ke sini. Oh, boleh copy-copy lah kat sini. Ya, nanti saya akan tunjuk berapa cara yang boleh kita buat. Saya cuma bagi cadangan aktiviti. Okay, lepas tu next one Okay, now. So, berkongsi pengajaran. Ada kalau cikgu sains, cikgu maths biasanya dia tak ada masalah. Kenapa mereka banyak tools? Tapi kalau untuk cikgu yang bukan sains, mungkin Jamboard adalah salah satu cara yang baik. Okay dah. Kalau cikgu tengok ni, ini adalah nota saya belajar. Siapa ni? Dah jam dah. Okay lah. So masa saya nak mengajar, contohnya saya ajar. Okay, sekarang ni hari ni kita akan bercerita pasal gelombang. Saya cikgu fizik So gelombang yang dihasilkan apabila suatu medium digetarkan. Ini highlight. Saya highlight lah. Dia macam biasa. Highlight. Okay. Cikgu highlight lah. Ambil brush untuk highlight. Okay. Cikgu pilih warna hanya berapa saja. Okay. Gelombang melintang mesti macam ini. Okay, macam ni. So boleh berkongsi pengajaran. Biasanya board ini adalah cikgu punya. Okay. Nanti saya akan tunjuk macam mana saya prepare bahan ini Kejap So saya hanya berkongsi dulu cadangan aktiviti. Okay, now. Yang seterusnya kita boleh buat peta item. Ini seksa sikit tapi saya pernah try.
pernah try sebenarnya boleh dilakukan. Contohnya, tapi template memang cikgu yang sediakan. Saya yang sediakan template ni sebab lepas tu pelajar akan menjawab. Okey, apakah persamaan gelombang melintang? Letak lagi sini. Apakah persamaan gelombang melintang? Apakah menghujur kat tepi ni? So, pelajar boleh menjawab. Okey, kita boleh try. So, menjawab peta writing. Kita ada banyak peta writing, semua boleh gunakan. Cuma yang ni saya nak cerita, saya yang sediakan template ini. Okey, saya akan cerita pasal template kemudian saya pergi cadangan aktiviti dulu. Okey, now ini adalah ulang kaji soalan. Ulang kaji pasal question. Contohnya kan kita ambil soalan bahasa Inggeris. So, soalan-soalan bahasa Inggeris ni dia kena menjawab dekat sini. Contohnya kan, okey, dia kena identify mana perkataan yang salah. So, cikgu boleh minta, okey sekarang ni saya nak minta pelajar tolong identify, okey siapa yang jawab A, siapa jawab B, siapa jawab C, siapa jawab D, siapa jawab E, siapa jawab, buat macam tu. Lepas tu dia boleh tak jawapan dekat situ. Okey, itu adalah cadangan aktiviti untuk bahasa Inggeris. Okey tak? Ni adalah untuk bahasa Melayu. Saya rasa cikgu boleh try yang ni. Okey? Ini adalah gambar. Lihat gambar, teliti, kemudian tuliskan 2 peribahasa yang sesuai. Okey tak? Cikgu boleh guna. Try. Letaklah jawapan dekat situ. Cikgu boleh try kejap sekarang ni. Sambil-sambil saya. Okay. Ada tak siapa yang nak jawab? Tuliskan 2 peribahasa yang sesuai. Saya dah nampak ada orang dekat sini tapi tak ada jawapan lagi. Okay. Contoh kita try Okay. Syida, kerbau dicucuk hidung. Okay tak? Okay. So, okay tak? Cikgu kena faham apabila cikgu letak, contohnya pelajar Syida dah letak jawapan dekat sini. Saya rasa ganggulah saya tak ada dekat sini. Saya boleh gerakkan jawapan Syida. Tak ada masalah. Saya boleh gerakkan jawapan Syida. Okay. Saya boleh gerakkan jawapan Syida. So, saya boleh letak tempat-tempat mana. Okay. So itu adalah contoh dia. Okey bagus dah try dah biasa. Kita pergi seterusnya. Okey nak. Untuk cikgu geografi pun boleh. Contohnya kan kalau kita nak ajar pemetaan. Okey. Okey nak cikgu kata sekarang ni kita akan belajar di mana timah, di mana itu ini. Okey. Contohnya saya nak sebab peta ni kecil sangat. So dekat sini ada satu ikon zoom. Cikgu klik je zoom. Okey, cikgu klik saja zoom. Okay, zoom. Lepas tu, saya nak tandakan, ini adalah tempat di mana ada apa. Contohnya dekat sini, ini taburan dia. Tukarlah marker pen. Tukar ni. Kecil. Tak, tanda lagi sini. So, cikgu geografi dia boleh ajar. Lepas kita zoom, kita boleh kecilkan balik. Sama saja yang menggunakan handphone, pelajar yang menggunakan dia pun boleh perbesarkan dia. Cikgu just enlarge dia sahaja, tak ada masalah. Okay, cikgu just enlarge dia saja dekat phone. Okay, cikgu boleh perbesarkan dia saja. Okay. Tak ada slide. Okay, cikgu boleh perbesarkan dia saja untuk menjawab soalan. So, maksudnya jika diperbesarkan dalam tu, dia tidak akan mengganggu. Dia tak akan mengganggu jawapan saya. Okay. Alright, now. Boleh? Okay, now. So, ini untuk geografi. So next one Okay, saya pergi next slide. Okay, now next topic. Okay, biasanya untuk project based learning. Okay, ini adalah cadangan lagi aktiviti. Contohnya kan kita ada subjek yang band 5. Band 5. Subjek yang band 5 ni kita perlukan dia buat pembentangan. Okay, cadangan saya boleh cadangkan cikgu macam ni. Slide untuk Jamboard hanya 20 slide. Mungkin pada sehari tu cikgu nak 5 orang buat pembentangan pada masa tu. So contohnya kan, topik physics adalah yang perlukan pembentangan adalah yang ni. Effects of gravity on human growth. So apabila saya share kepada pelajar Jamboard saya, maksudnya setiap pelajar boleh akses kepada mana-mana slide. Contohnya kan, saya sekarang ni mengajar dekat slide yang ke-13. Saya berada dekat slide ke-13. Tapi pelajar saya boleh berada dekat slide 12 ataupun 11. Dia tak ada masalah. Dia nak pergi mana pun tak ada masalah. So sekarang ni kata, task yang hari ni cikgu nak anda buat pembentangan. So apabila cikgu minta pelajar buat pembentangan, sediakan PowerPoint, sediakan you punya slide. So dia akan create lah dekat sini. Ini adalah contoh yang di-create oleh pelajar. Effects of human gravity on human growth, dia pergilah cari maklumat, lepas tu dia buat nervous system, apa yang berlaku.
Okay, contohnya dia nak tambah lagi density. Contoh density. Dia letak save. Okay, dia letak cancel. Dia letak sini, lepas tu dia tambah lagi. Apa nota dia, dia buatlah creativity ikut dia, lepas tu letak apalah jawapan dia. Okay, dia letak je. So, lepas tu, okay, sekarang kita bentang. Kita minta dia bentang. So, maksudnya tu cikgu dah ada dia punya bahan. Bahan dia dah siap. So dia hanya bentang berdasarkan dia punya bahan ini. So apabila dia mengajar, contohnya kan saya adalah Hongzue, jadi saya mengajar sekarang. Okay, sekarang ni saya nak terangkan nervous system. Saya bulatkan. Apabila saya bulatkan nervous system, semua orang akan nampak. Okay, nervous system saya sebenarnya macam ni. Dia boleh nampak, semua orang boleh nampak. Bila saya buat presentation, apa yang saya buat dekat Jamboard, dia akan sampai kepada penonton. Tak ada masalah. Okay, so itu adalah cadangan aktiviti untuk pembentangan. Okay, untuk yang nak band 5, band 6 kan. Ini boleh digunakan. Okay. Lepas tu, post-it note. Post-it note adalah macam ni. Contohnya kan pada hari tersebut. Okay, kita nak undi. Adakah bahan yang adakah pembelajaran hari ini sangat menarik? Okay, cuba letak. Siapa? Boleh saja. Contohnya saya pelajar, saya kata, okay, hari ini saya nak bagi cikgu 5 star. Okay, 5 star. Saya letaklah save. Post-it note, cancel. Okay, saya letak sini. So, 5 star. Siapa lagi nak bagi undi? Post-it note, post-it. Macam saya kata tadi, template cikgu yang sediakan. Okay, contohnya, okay, boleh siapa yang nak menjawab pun tak ada masalah. Boleh saja menulis apa-apa. Lepas tu boleh kata, okay, cikgu hari ini sangat menarik. Kelas hari ini sangat menarik. Letak saja dekat situ, tak ada masalah. Okay, ada orang nak menjawab ke? Ada orang nak try? Boleh je try. Tak ada orang nak menulis dah? Okay. Okay dah. Student pakai phone boleh edit teks di Jamboard untuk juga untuk join activity. Boleh. Boleh. Cikgu sangat comel. Okay. Lepas tu contohnya kan dekat sini Cikgu Syida, dekat bawah ni. Okay. Handphone kan dekat bawah ni dia ada stiker. Lepas tu dia ada satu yang ni. Untuk phone, dia punya kebaikan adalah tulisan kita dia akan di auto generatekan kepada tulisan type. So tak ada masalah. Siapa yang guna phone, dia punya kebaikan dekat situ. Contohnya saya nak kata, okay, saya tulis hebat. Okay, tulisan saya tak cantik pun. Lepas tu dia akan auto generate. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, so saya cikgu saya rasa, kenapa tulis besar sangat? Lepas tu I tukarlah tempat dia. Okay, tukar. Okay, dekat sini. Okay, so itu adalah contoh dia. So tak ada masalah. Siapa yang guna phone, biasanya dia akan, kita boleh auto generate tulisan dia masuk situ. Okay, alright. Now, sangat berguna. Thank you. So itu adalah post dia lah. Alright, saya pergi kepada seterusnya. Sambung ya. Okay. Okay, now traffic light pun boleh digunakan. Okay, kalau biasanya traffic light kita akan guna yang, itu kan cuma hari semalam apabila saya buat benda ni saya tak nampak ni. So, dekat sini, kenapa 2? Lepas tu dekat sini, okay, cikgu boleh letak nama dekat sini. Contohnya, okay, saya rasa hari ni, saya rasa cikgu hebat dekat sini. Saya letaklah ambil stiker, saya letak dekat sini. Vote. Ikut cikgu, tak ada masalah. Save. Lepas tu, apa yang cikgu bagi arahan dengan pelajar. Saya vote sini. Cikgu hari ni, saya faham. Ataupun cikgu tak faham, saya rasa, okay, cikgu saya tak faham lah, hari ni kurang, hari tak faham. Saya letaklah, tak faham. Okay, lepas tu saya ambil, saya letak sini. Ikut kreativiti. Dia tak semestinya menggunakan, dia tak semestinya ikut style saya, style cikgu. So traffic light ni sebenarnya saya tak jumpa lagi ikon mana, saya letak je ikon alien ni dekat sini. Ikut cikgu sebab kadang-kadang kita letak benda yang lain daripada lain, pelajar akan nampak, cikgu kenapa ni? Lepas dia akan lebih berminat untuk belajar. Okay? Cikgu Ashraf. Hai ya. Cikgu Ashraf, saya record tahu. Ada pelajar yang macam ni tak ada masalah. Okay, tapi cikgu kena kawal Untuk guna phone memang kena install apps. Kalau yang guna laptop tak perlu. Just click link. Share saja link, boleh guna. Okay? Okay, now. Faham. Okay, thank you. Alright, now. Next
Yeay. Oh, sukanya korang. Okay, cikgu yang suka Okay, next one. Ini adalah salah satu aktiviti yang saya belajar daripada adik saya. Adik saya dia tutor kepada virtual virtual reality programming class. Okay, dia tutor kepada pelajar universiti. So ini adalah salah satu example yang dia tunjuk kat saya lah. So dia boleh digunakan untuk mengambil kehadiran. So hari ni saya nak buat kehadiran saya. So saya dah hadir hari ni. Okay, cikgu buatlah tanda tangan. So Lim Sici dekat sini, so saya sign. Okay. Ini contoh saja saya ambil nama ni masa saya dah tengah-tengah nak mengantuk tau. So saya ambil je, saya sign. Cikgu lain pun boleh sign. Siapa yang rasa tak ada nama, tulislah nama dekat bawah. Okay. Lepas tu, siapa ni? Dua orang ni. Janganlah gaduh. Okay. Boleh, tak ada salah. Okay. Sign. Okay, sebab saya nampak ada cikgu yang mula-mula kata, okay sekarang ni kita tunggu dulu kawan-kawan nak masuk. So masa kita nak tunggu kawan-kawan kita masuk tu, budak dia tak buat apa-apa kan. Cikgu bolehlah buat Jamboard ni, letak je senarai nama kat situ, suruh dia kata tangan. Okay, tapi ada risiko dia, ada risiko Jamboard. Nanti saya cerita apa risiko Jamboard Okay, nanti saya cerita apa risiko Jamboard Lepas ni kena belajarlah tanda tangan, okay? Lepas ni kena belajar tanda tangan atas tablet ataupun atas handphone, okay? Sukanya korang ni, bahaya betul. Okay. Alright, nah, dah Okay, seterusnya. Kami dah ada Kami pun ada hari ni. Okay, now next one. Now, seterusnya, okay, ini adalah contoh aktiviti yang saya guna untuk kelas maths. Nah, untuk saya nak bagi tahu, Jamboard ni kekurangannya untuk cikgu maths. Memang kita tak boleh masukkan rumus, kita tak boleh lukis graf, kita tak boleh buat banyak benda yang kita tak boleh buat dekat ni. Tapi ada cara dia. Contohnya kan, saya bagi soalan ni dekat pelajar saya. Okay, so sekarang ni semua orang nak jawab. Okay, pelajar dia kata, cikgu, it's very hard lah to write on the tablet ataupun on phone. Contohnya dia memang macam tu lah. So apa yang pelajar tu boleh buat, dia boleh tulis di atas kertas dulu. Lepas tu dia ambil gambar. Okay. Contohnya kan, saya adalah pelajar tu. So saya dah ambil gambar soalan saya. Jawapan saya. Okay, saya ambil gambar jawapan saya. Okay, saya ambillah gambar jawapan saya. Okay. Dan saya upload. So saya upload, jawapan tu akan muncul dekat sini. Okay, so jawapan saya muncul dekat sini. So saya pun gerakkan, saya gerak dari sini. Cikgu, ni jawapan saya. So cikgu boleh perbesarkanlah jawapan dia. Okay, cikgu tengok dekat sini. So saya tengok, okay, ni jawapan saya. Ni jawapan Krizel contohnya, okay. Apa ni cikgu? Dia tadi kata menjawab, kenapa jawab macam tu? So dekat sini cikgu boleh guide lah dekat pelajar. Okay, ini sebenarnya cara dia macam ni. Okay, ini tak betul cikgu bulatkan. Buatlah ajar macam mana? Cikgu ajar guide. Macam tu. Lepas tu yang ni sepatutnya cikgu ajarlah. Okay, macam mana? Seterusnya. Okay, so dia adalah, kebaikan dia adalah macam tu. Contohnya kan sekarang ni, saya bagi contoh aktiviti Sekarang ni saya nak buat kelas untuk ulangan kaji matematik. Okay, so dalam kelas ulangan kaji matematik tu, pelajar pada hari itu dia perlu menjawab 10 soalan dengan betul. Soalan sederhana, tahap sederhana dengan betul. So 10 soalan. So apa yang saya buat adalah saya sediakan 10 slide. 10 slide itu saya dah ready dengan soalan saya. So saya minta, okay, slide yang pertama saya nak Carl jawab. Slide yang kedua saya nak Hauser jawab. Slide yang ketiga saya kata saya nak Krizel jawab. Slide yang keempat. So mereka pergi slide masing-masing. So dia akan fokus untuk menjawab tu. Okay, tempoh masa dah tamat. Okay, now cikgu nak buat, kita nak semak sekarang. Okay, kita tengok. Okay, alright, kita tengok soalan satu. So pada masa yang sama, pelajar akan tengok kesilapan jawapan berkurang. Dia adalah cara tu. So cikgu boleh kontrol macam mana cikgu nak kawal masa untuk cikgu mengajar. So itu adalah cara kita menggunakan Jamboard jika ada masalah tak boleh tulis square root, tak boleh tulis fraction.
So itu adalah cara dia. Sama saja kalau contohnya karangan bahasa Melayu, rasanya dia dah buat rumusan cantik-cantik. So cikgu dia kata, okay semalam cikgu suruh buat hatihan kan, dah siap kan? Okay hari ni cikgu dah semak. Okay cikgu nak semak si siapa-siapa punya tolong hantar. So dia pun ambil gambar jawapan dia pun upload dekat situ. So dia upload lah dekat Jamboard tu, dekat slide yang sepatutnya. So apabila dia upload dekat slide, okay cikgu pun buat perbincangan. Okay sekarang ni kita tengok, okay apa jawapan yang betul, apa jawapan yang salah. Cikgu just ambil pen, highlight. Okay ini betul, okay betul. Ini cikgu rasa macam ni jawapan dia. Okay yang ni, cikgu rasa jawapan macam ni. So boleh. So ini apabila kita buat macam ni, pelajar dia akan tengok, oh okay cikgu saya faham. So dia boleh proceed lagi seterusnya. Okay, so ini adalah contoh hasil murid. Okay dah. Selain daripada itu, sebenarnya kegunaan Jamboard dia lebih sesuai kalau kita buat brainstorming. Brainstorming contohnya kan, sekarang ni kita dah buat aktiviti. Okay, untuk saya tak tahu PJK masih ada aktiviti ini atau tak. Dia kena merancang perlawanan. Saya tak tahu dia ada lagi tak. Dulu masa KBSM dia punya DSKP ada. Dia kena merancang pertandingan perlawanan so that dia dapat band 6. Okay, contohnya. So, masa dia buat perancangan, okay, contohnya kan, sekarang kita ada kelab bola tampar. So apabila kita bincang-bincang macam ni, okay, ada seorang cikgu tu kata, okay, Lim, saya nak suara lah. Saya tak setujulah yang ni. Hadiah naib Johan ini adalah RM50. So orang tu apabila dia bersuara, dia boleh terus saja dekat Jamboard dia melukis. Dia just lukis saja dekat Jamboard ni. Saya rasa ini kena tukar berapa harga dia. Boleh saja, tak ada masalah. Okay. Dia takkan reload sebenarnya. Kalau guna handphone dia takkan reload. Kecuali kalau you punya line ada masalah. Okay? Dia takkan reload. Dia akan ada salah. Okay? So itu adalah apa yang brainstorming. Contohnya kan saya bagi lagi satu contoh Cikgu sains dia akan ajar fotosintesis. Okay now sekarang ni define. Okay, berikan definisi fotosintesis. So sekarang ni semua pelajar dia kena jawab. Okay. Kita tengok siapa yang jawab. Okay, Cikgu Asma dia letak, okay, definisi di fotosintesis dekat sini. Lepas tu Cikgu Amni dia letak, okay, definisi fotosintesis dekat situ. So kita tengoklah masa pelajar buat tu, kita biar pelajar buat dalam tempoh yang sepatutnya. Lepas itu, okay, kita correctkan. Okay, yang ni cikgu rasa yang ni betul. Cikgu rasa yang ni, okay, yang ni betul. Yang ni betul, yang ni betul. Cikgu boleh buat saja macam tu, takkan salah. So, masa tu, pelajar perlu melibatkan diri di dalam PDPC yang telah dijalankan, PDPR yang dijalankan. Okay, so itu adalah brainstorming untuk aktiviti yang brainstorming. Okay now, so di bahagian yang terakhir ni saya nak cakap so macam mana bagaimana nak kongsi Jamboard dengan murid. Okay, biasanya kita akan klik share. Okay, share sama ada saya typekan nama murid. Okay, saya typekan nama murid dekat sini ataupun saya just klik share, okay, copy, okay, change tukar kepada editor. Tukar kepada editor, lepas tu copy link, letak saja dekat chat box. Lepas tu semua orang boleh akses. Semua pelajar boleh akses, okay. And then, lepas share, pastikan setting tukar kepada editor lah. Okay dah. So clear, okay. Dia ada beberapa isu yang berlaku yang saya perlu perjelaskan apabila kita menggunakan Jamboard. Okay, yang pertama. Contohnya kan, sekarang ni saya nak tahu pelajar ni ikut kelas ke tidak. Okay, macam mana saya nak tahu? Saya klik dekat sini. Nampak tak? Saya tahulah. Okay, siapa ni dekat slide 19? Siapa ni masih dekat slide 18? Cepat pergi slide 19. Saya boleh check siapa yang di mana. Okay, siapa yang tak ikut kelas saya? Ni siapa ni? Ni, siapa ni? Kenapa dekat belakang lagi? Cikgu Rahayu, kenapa dekat slide 15 ni? So saya boleh detect. So, dekat sini kita boleh tahulah pelajar itu dia ikut kelas kita ataupun tak ikut kelas kita. Ni Cikgu Azila masih dekat slide 10 ni. Lepas tu kita boleh detect adakah pelajar dia berada dekat slide yang sepatutnya. Okay, so itu adalah cara itu untuk kita kenal pasti adakah pelajar kita ikut kelas kita. Okay. Tunggu, Cikgu Lim tunjuk semula macam mana yang kat atas tu. Okay, kejap saya ulang Contohnya kita nak tahu pelajar tu ikut slide kita atau tak. Okay, tekan saja dekat slide. Expand frame bar. Tekan sini. Okay. Dekat atas ni, you akan nampak ikon tau. Okay, yang ni Cikgu Rahayu. Cikgu Rahayu masih dekat slide 15. Sedangkan saya dah ajar slide 19. Okay. Tak apa. Okay, Cikgu Rahayu, I bagi contoh je Cikgu Rahayu, jangan kecil hati Okay, pergi lagi. Lim, saya dah slide 19 lah.
Ya. Okay. So contohnya dia macam tu. So kita boleh kenal. Okay, Cikgu Asra ni dah masuk slide yang terakhir dah. Aduh. Okay, so itu adalah cara dia. Okay, now cuma isu yang berlaku apabila kita menggunakan Jamboard adalah cikgu kena tahu macam mana kawal. Okay, maksudnya macam mana kawal adalah, okay, satu benda clear frame. Clear frame ini adalah sangat bahaya. Kenapa? Contohnya kan, sekarang ni kita pergi kepada slide yang ini. Ini adalah slide pelajar buat. Sebelum dia sediakan slide ni kosong tau. Dia kosong, tak ada template langsung. So, kalau katakan ada di antara kawan dia nak, dia secara tidak sengaja, dia klik clear frame, hilang semua. Ini adalah salah satu risiko. Okay? Di clear frame jangan risau, boleh undo. Dekat sini ada undo, dia akan datang balik lah. Okay, so itu adalah risiko. Okay dah. Kalau cikgu tengok, sebenarnya kalau cikgu tengok slide saya, okay. Contohnya ayah ni, saya tak tahulah siapa yang rajin sangat jam sampai ke ni kan. Contohnya kan saya nak kata, okay dah sererak sangat dah, saya tak nak pening, cikgu pening. Okay, lepas tu saya tekan clear frame. Apabila saya tekan clear frame, nampak tak template saya tak hilang? Kenapa dia tak hilang? Sebenarnya dia macam ni, saya set background. Saya dah sedia template saya dalam PowerPoint, saya save dia dalam bentuk PNG ataupun JPEG. Lepas tu saya upload image. Okay, so saya upload image, contohnya saya dah save dalam bentuk PNG dalam saya punya desktop. Saya ulang lagi mungkin ada yang nak belajar dekat sini. Saya set background, saya pergi kepada image. Okay, saya klik image, lepas tu saya pergi browse. Okay, saya carilah template yang saya buat. Okay, semalam saya dah buat 1, 2, 3, 4, 5, saya buat banyak Jamboard ni. Contohnya kan saya nak pilih template yang keempat. Okay, so saya open, dia akan upload sendiri. So apabila dia upload sendiri, dia akan muncul macam ni. Okay, so macam mana kita clear frame pun benda ni dia tak akan hilang. So itu adalah satu cara untuk kita elakkan benda yang kita post itu hilang. Okay, benda yang kita post dekat kita punya Jamboard tu hilang. Okay, itu salah satu cara dia. Okay, so saya kena maklum lah, itu adalah risiko dia. Okay dah, ada satu lagi risiko adalah macam ni. Okay, risiko dia adalah, saya tulis dekat situ, dekat sini risiko dia art fight. Okay, apa yang dimaksudkan dengan art fight? Ini berlaku pada budak universiti tapi budak-budak kita pun dia akan berlaku. Sebab saya pernah situasi berlaku dekat kelas 5C saya, Edison and the Gang, apa yang mereka buat. Okay, nah contohnya sekarang ni kita nak minta pelajar sign attendance. Adalah kawan dia kata, saya tak suka, contohnya saya saja je nak main. Okay, sekarang ni Lim Sici, okay saya tak nak lah dia. Saya buatlah apa-apa. Okay, saya padam lah dia punya nama. Saya padam dia punya attendance. And then lepas tu saya lukis. Apa-apa je saya lukis. Saya lukis. Lukis macam tu. So dia akan menjadi art fight. Apa yang dimaksudkan dengan art fight adalah saja mereka nak main. Lepas tu dia akan mainkan benda tu supaya kawan dia, okay, tak suka lah saya padam balik. Okay, siapa yang buat saya ni? Saya padam, siapa punya, lepas tu dia main-main. So itu adalah risiko yang akan terjadi art fight di antara pelajar-pelajar. So cikgu kena kawal masa cikgu guna Jamboard, cikgu kena kawal betul-betul. Sebab masa I cry betul ni dengan adik saya, so mereka pun main art fight, lepas tu lukis-lukis. So itu adalah risiko kita menggunakan Jamboard. Okay, so saya dah bagi tahu risiko dia. So, okay, contohnya kan sekarang ni, okay, itu adalah 2 risiko yang akan berlaku. Okay, now kiranya semua murid boleh edit tulisan. Betul. Jika dia dapat link ke Jamboard, yes. Semua orang akan dapat kecuali cikgu set satu-satu. Contohnya kan, sekarang ni sebelum saya mula kelas, okay, saya invite siapa yang boleh edit, siapa yang tak boleh edit. Cikgu kena buat satu-satu lah. Okay, kalau kita lah kontrol macam tu. Tapi jenuh lah, banyak lah kerja sikit kalau cikgu dah buat macam tu. Okay, so kalau cikgu rasa tak nak lah, tak apalah, cikgu biar semua orang lukis dekat Jamboard, tak ada masalah. Okay, tapi jikalah contohnya kan, kalau macam nak dicerap oleh nazir ke apa-apa ke, biasanya kita cadangkan kepada pelajar untuk dia, cikgu untuk dia setkan siapa yang boleh melukis, siapa yang tak boleh tulis untuk elakkan art war. Okay, art war. Alright, now. So macam, okay, so
Okay, kalau contohnya cikgu dah habis. Okay, PowerPoint cikgu memang cikgu sediakan. Slide ni cikgu memang cikgu sediakan. Pelajar tak ada. Pelajar kata, cikgu, saya nak nota cikgu tadi lah. Cikgu nak nota cikgu cantik lah. Okay, cikgu boleh pergi dekat 3 biji ni. Klik. Save as frame image ataupun download as PDF. Okay, so apabila cikgu download as PDF, cikgu boleh share PDF tu ke dengan pelajar ataupun cikgu boleh save as image, dia akan jadi satu-satu dulu, lepas tu cikgu share dekat pelajar. Okay, tak ada masalah. Okay, so biasanya itu adalah cara dia lah, okay, untuk bahagian ini. Okay, nak berkenaan dengan template kan. Saya nak bagi tahu cikgu, template dia sebenarnya adalah saya sediakan sendiri tau, sebab benda yang saya belajar dulu-dulu tu saya simpan. Okay. Okay, belajar yang saya, saya belajar dekat masa saya mengajar 10 tahun je. Okay, cikgu masih muda. So, apabila saya belajar benda PAK tu, saya dapat dari Miss Liu, saya dapat dari cikgu yang buat baby dulu, saya dapat daripada cikgu-cikgu yang PAK ni, so saya simpan. So, saya rasa benda yang dia berguna, saya guna. So, that's why saya dapat template tu. Okay, so apabila saya buat template tu, contohnya yang ini adalah masalah line. Contohnya saya nak pergi kepada template yang mula-mula tu. Okay, template yang PAK 21 ni. Okay, yang ni, template ni. Template ni memang template yang saya belajar masa saya kami KP ketua-ketua panitia pergi dekat Johor, Perdana Aras. So template ni memang saya sediakan sendiri. So saya sediakan dalam PowerPoint, saya save dalam PNG, lepas tu saya set as background. So maksudnya apabila saya set as background, dia clear frame, dia clear hilang saja tulisan tu. Yang lain dia takkan hilang. Tapi isu dia adalah soalan saya, kalau saya type soalan saya di sini, okay, contohnya kan saya sediakan soalan dekat sini. Okay, sini soalan saya, soalan apa-apalah soalan saya. So apabila saya clear frame, dia akan hilang sekali. So untuk elakkan situasi macam ni, cadangan saya adalah cikgu sediakan template soalan tu dekat tempat lain, lepas tu cikgu letak dekat situ. Okay, Cikgu Syida tanya, jadi murid sendiri yang tak upload Jamboard di handphone, cuma boleh dengar dan lihat aktiviti di Google Meet semasa cikgu present. Ya, betul. Kalau dia tak download, jadi apa yang cikgu buat, dia adalah untuk cikgu, dia hanya tengok macam PDP biasalah. Sebab tujuan kita punya perkongsian hari ini adalah untuk interaktif. Maksudnya, kalau cikgu dipantau, lepas tu kita memerlukan penglibatan pelajar. Okay, Jamboard adalah salah satu penglibatan acara untuk melibatkan murid dalam kelas kita. Okay. Puan Kong kata ni better than whiteboard dalam Google Meet. Okay, saya tak sure sebab saya tak guna whiteboard dalam Google Meet. So biasa saya guna OneNote. Okay, ini Jamboard memang saya research sendiri, saya tengok macam mana, lepas tu saya cuba aplikasikan. Saya cuba try to summarize apa yang berlaku dekat sekeliling saya, lepas tu saya cuba presentkan untuk dekat hari ni lah. Okay, so itu adalah risiko dia. Okay, nah macam ni pun hebat sangatlah siapa yang buat macam ni. So yang ni background saya, so dia cantik kan, lepas tu I boleh clear frame, dia akan hilang saja. So saya punya frame cantik lagi macam tu lah. Okay, so itu adalah risiko dia. Okay dah, tadi berkenaan tentang soalan. Contohnya kan, cikgu rasa, alah saya tak rajin macam Lim lah, saya tak nak lah, saya tak rajin macam Lim. Okay, saya ajar macam mana kita nak letak soalan dekat situ. Contohnya kan, I bagi buku teks dulu sekejap Cikgu rasa cikgu tak rajin macam Lim kan? Tak apa. Saya tahu setiap orang dia lain sikit cara dia. So boleh saja cara penyelesaian Contohnya kan, sekarang ni saya buat tajuk. Okay. Salah saya ambil buku teks saya Okay, ini buku teks saya. Okay. So saya nak pelajar menjawab soalan. Kalau dekat ni, contohnya saya nak pelajar jawab ni. Okay, saya print screen. Okay, siapa yang guna Windows 10, dia boleh tekan ni, lepas tu dia boleh select print screen. Okay, dia select print screen, lepas tu dekat sini, dekat ni, soalan ni, okay, Ctrl V, letak soalan tu. Okay, so sekarang ni contohnya saya tak nak guna template ni, saya set background kosong, biar kosong. Tak apa, boleh. Letak dekat sini, buka, besarkan. Okay, now cikgu nak siapa jawab soalan 1, soalan B, soalan C. Okay, letak jawapan dekat situ. So tak ada masalah.
Okay, so itu adalah cara dia. Bukan sama dengan warga Google ni, sama je tu dan YouTube sama. Okay, so dia adalah cara untuk orang yang malas lah rasa macam ni. Cuma risiko dia, macam saya kata tadi, risiko dia adalah kalau tertekan clear frame, memang clear frame terus. Okay, so cikgu kena hati-hati masa dia. Biasanya kalau saya cadangkan adalah apabila cikgu mengajar, cikgu buat copy you punya, contohnya slide saya hari ini, saya buat satu lagi salinan untuk saya backup. Contohnya kalau hilang, saya boleh guna satu lagi salinan yang seterusnya. So itu adalah cara saya lah, terpulang kepada cikgu nak buat macam mana. Okay, satu lagi dekat set background ni, kita ada banyak style tau. Contohnya kan, dot. Okay, biasanya orang yang suka bullet general macam saya akan guna dot. Okay, kalau katakan cikgu maths, biasanya dia ajar, dia akan guna petak lah. Dia akan guna petak. Lepas tu, cikgu kalau dia guna okay, ada cikgu yang bahasa, cikgu kata okay, saya nak pelajar menulis karangan, okay, cikgu dah tulis cantik atas ni, so semangatlah nak tulis dekat sini, boleh dia guna line, tak ada masalah. Okay, line, Gmail, seterusnya. So terpulang kepada kreativiti cikgu, dekat sini set background, dekat sini untuk zoom in zoom out, dekat sini undo and then ini redo, ini adalah pen, ini adalah pemadam, ini adalah selector, ini adalah sticky note, ini adalah gambar, okay, ini adalah shapes, ini adalah words, masukkan tulisan, boleh tulis, okay, saya hanya ada satu, ini sajalah tulisan yang ada, lepas tu boleh saja guna laser, okay, laser. So itu adalah function dekat yang ada lah, maksudnya template yang lain ni semuanya saya sediakan sendiri, saya sediakan malam tadi, lepas tu saya present hari ni sebab saya biasalah dengan template saya. Okay, now yang berkenaan dengan yang ini adalah nota saya sendiri. So apabila saya buat nota ringkas saya, ini adalah summary saya, so saya just copy, saya paste dalam saya punya PowerPoint. Okay, contohnya sekarang ni saya tengah sediakan bahan lain. Okay, so dalam kelas saya, contohnya saya bagi tunjuk contoh saja PowerPoint. Physics. Okay. Calculus law. Okay, ini adalah bahan saya lah. Okay. Okay, ini bahan saya. Contohnya saya dah siapkan saya punya PowerPoint ni. Jadi saya save dalam PDF, saya save dalam PNG, saya save dalam bentuk dia, and then after that saya ambil benda ni, saya screenshot, okay, saya sama ada saya screenshot ataupun saya insert picture, masuk dekat saya punya frame, okay, masukkan dalam slide saya, lepas tu saya gunakan untuk dia present, saya gunakan untuk presentation. Okay, so biasanya template kalau cikgu boleh, cikgu sediakan awal supaya dapat kawal kelas. Kalau cikgu tak sediakan template, macam itulah dia kosong kan, apa-apa saja boleh berlaku, apa saja boleh berlaku dekat situ So kalau cikgu rasa kata okay, sekarang ni boleh tak kalau saya nak buat kerja kumpulan? Boleh. Contohnya cikgu dah assign kerja kumpulan. Okay. Cikgu kata okay, saya nak Puan Mahian, Cikgu Siti Masila dengan Puan Amni satu kumpulan. Okay. 3 orang tu bincang dekat slide 5 ni, apakah you punya perbincangan? So mereka brainstorm dekat situ. So sekarang ni mungkin slide 4 ni, Cikgu Asraf, Cikgu siapa? Puan Kong, lepas tu Cikgu Asma, okay, dekat slide 4. Lepas tu contohnya slide 3 ni, saya nak siapa? Cikgu Rahayu, Puan Rosana, lepas tu dengan Puan Rozita, okay, masuk dekat slide 3 ni, okay, buat perbincangan. So mereka boleh dekat brainstorm dekat tempat-tempat masing tu. Lepas tu apabila buat pembentangan, mereka bentang lah apa yang mereka dah siap. Okay, so itu adalah cara dekat situ lah. So saya rasa yang saya nak berkongsi itulah. Cikgu Lin, Ya. maksudnya kalau pelajar bentang, suara dia dengar lah sekarang ni Katalah saya slide 3 tadi. Bila saya dah buat perbincangan, lepas tu kita nak bercakap kan. Dengar suara ya? Dengar lah, semua dengar. Sebab dia masuk dalam Google Meet kan. Dengar, dia kena masuk Google Meet untuk dia bentang dia dengan kelas macam biasa lah. Cuma at least dia punya bahan, kita tak payah tunggu, kita selalu fikir alamak belajar ni nak hantar barang kepada saya macam mana, lepas tu dia tak boleh tunjuk. Masa dia bentang kan kadang-kadang dia nak tunjuk, dia tak boleh tunjuk. So dia pun ada masalah. So itulah yang jadi isu. Siapa yang letak ni yang Burger King ni?
Saya belum perasan. Okay, so macam tu lah. So apabila dia siap, at least apabila dia bentang, dia tunjuk dekat Jamboard dia, semua orang nampak. Sebab kadang-kadang isu dia adalah apabila kita bentang, dia tak tahu nak tunjuk dekat mana, kita tak nampak. So itu adalah cara interaktif dia. Okay. Ada soalan lagi? Saya rasa harap membantu ya. Terima kasih banyak membantu. Boleh lah. Faham sikit lah. Ya, Jamboard dia kalau sebenarnya kan, kalau kita ada Jamboard yang betul-betul yang TV besar tu, dia lagi banyak function tau. Dia boleh, dia macam touch screen. Kalau dia touch screen, dia boleh insert stiker, dia boleh insert banyak benda lagi dekat touch screen. So yang ni kan macam template ni saya boleh kongsikan nanti untuk rujukan lah, tapi cikgu kena improvise untuk kelas masing-masing. Macam saya sebab saya memang jenis yang macam tu. So itu adalah cara. Cikgu jangan leave dulu ada attendance nanti, ada yang tak isi attendance lagi, saya bagi attendance nanti. Okay, ada soalan tak ada? Lim. Ya. Yang tadi kan contoh yang kita buat background template tu, kalau kita masukkan siap-siap dia punya soalan pun boleh situ kan? Boleh. Lagi bagus. So kalau budak clear frame dia tetap ada lah benda tu kan? Ya. Okay. Cikgu Nurhayati tanya, pelajar boleh edit frame or delete or betul. Dia boleh edit frame, dia boleh clear frame. Okay. Sebenarnya saya ada 20 slide dekat situ. Saya tak tahu kenapa ada satu slide saya hilang. Ada satu slide saya terdelete dah. So nasib baik saya ada backup copy, so tak ada masalah lah. Okay. So macam yang saya kata tadi, cikgu-cikgu yang guna phone, dia punya function lain sikit daripada yang menggunakan ni. So ada satu lagi cadangan, contohnya kan, cikgu rasa malam-malam, okay, malam ni esok kelas. Cikgu rasa malam ni kita nak bincang. Ni ada orang main dekat sini. Okay, ada orang nak bincang. So esok kita akan bincang pasal faktor-faktor yang menyebabkan pelajar kurang membaca contohnya. Okay, so malam ni cikgu just sendkan Jamboard ni, sediakan Jamboard ni, sendkan link Jamboard tu kepada pelajar. So malam tu pelajar tu dia boleh ready dulu. Dia boleh lukis, dia boleh prepare barang-barang dia dekat Jamboard. Lepas tu esok apabila dah masuk kelas, cikgu buka je Jamboard link tu. Terus ada semua barang. Dia boleh dijadikan sebagai tapak untuk pelajar buat latihan. Okay, cuma kalau kekurangan dekat Jamboard ini adalah kita tak boleh mentaksir pelajar secara individu. Contohnya kan, kalau soalan matematik, kita nak pastikan pelajar itu boleh jawab atau tidak. Sebenarnya whiteboard fee adalah lebih baik daripada Jamboard. Yang tu kita boleh mentaksir semua pelajar. Tetapi kalau kita menggunakan Jamboard, biasanya aktiviti kumpulan. Daripada aktiviti kumpulan kita mentaksir pelajar kita sama ada dia mencapai atau tidak. So dia lebih kepada group activity dan juga lebih kepada yang kumpulan lah daripada yang individu. Okay? Ada lagi tak? Lim, dengar tak? Lim. Okay, tadi kita orang masuk Jamboard ni sebab Lim yang bagi link. Tapi kalau kita sendiri nak masuk macam mana? Sama je, ambil, okay. Maksudnya nak create baru Ya. Sekejap saya ajar sekejap Saya hantar link kehadiran. Macam ni, kalau contohnya kan, cikgu nak buat slide baru, okay. Yang ni, cikgu pergi dekat Google Drive. Okay, pergi dekat Google Drive. Lepas tu Kejap Lim, kejap. Kita nak terus buat, kejap. Okay. Pergi dekat Google Drive. Kejap. Pergi Google Drive, kejap. Okay. Tekan new. Pergi Google Drive. Mana ni? Aduh. Okay, dekat more tu ada Google Jamboard. Google Drive. Okay, ada Google Jamboard. Okay, cikgu klik je Google Jamboard tu, terus ada satu yang baru. Okay, kosong. Kejap. Okay. Lepas tu, okay, saya ajar sikit macam mana nak create. Okay, cikgu tekan dekat yang ni slide yang pertama kan.
Cikgu tekan dekat atas ni expand frame bar. Tambah ni maksudnya kita tambah frame lah. So setakat saya try hanya 20 slide sahaja. So memang terkawal. So kelas yang 19 orang, okay, tak ada masalah. Kelas yang 20 orang tak ada masalah, setiap pelajar boleh satu. Tapi cikgu kena kreatif dalam menggunakan Jamboard. Sebab kalau Jamboard yang cantik, dia akan nampak produk yang cantik. Dia terpulang kepada kreativiti cikgu. Boleh? So saya harap membantu. Saya akan cuba usahakan PLC untuk sepatutnya boleh dapat 3 jam sepatutnya. Yang fasa 1 adalah saya dengan Puan Rozita bincang. Lepas tu Puan Rozita nak juga buat Google Jam sebab atas permintaan Puan Rozita sebenarnya dia nak buat Google Jam. So saya pun usaha, lepas tu kita dapat. So untuk sharing kita sebenarnya 2 jam lah. So saya akan cuba usahakan 3 jam untuk cikgu yang isi kehadiran. So sebab saya dah bincang dengan Puan Faridah macam mana nak dapatkan benda-benda tu. Okay, so kalau tak ada soalan saya rasa itu saja. Saya akan sharekan saya punya bahan dekat Telegram dengan cikgu-cikgu kelas dan juga saya akan letaklah dekat Facebook saya juga macam tu lah. So saya rasa kalau tak ada soalan, terima kasih. Saya rasa saya harap membantu Terima kasih dan juga saya harap yang tak bagus tu sorry lah yang saya dapat buat. Okay, thank you Lim. Okay. Thank you, Lim. Okay, terima kasih Lim. Ambil gambar. yang masuk. Thank you. Ambil gambar. Sorry saya ambil gambar sekejap. Ambil gambar sekejap sorry ambil gambar sekejap. Stop presenting. Boleh tak buka tu? Okay. Ada tak siapa lagi dekat sini? Tak ada Saya ambil gambar. Dah ready? Satu. Okay. Ya. Okay, sekali lagi Satu. Okay. Alright, thank you. Terima kasih.